Okey. Muka surat 22. Kamarudin Shallow Foundation. Function to transmit load from superstructure to substructure. Okay, kita faham lah kolom, maknanya superstructure, kita ada beam, kita ada slab ke beam, beam ke kolom, kolom ke foundation. Okay, so superstructure adalah building tersebut, substructure adalah foundation. Okay, dan disubmit kepada soil. Okay. Before foundation can be designed, it is essential to understand the theory of ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity is defined as the smallest pressure that causes failure to soil supporting the. Dia menyatakan bahawa yang paling kecil yang mampu ditanggung oleh tanah. Lagi bearing capacity equation and Meyerhof general equation will be discussed in this chapter. So takkan discuss on Prandtl and system yang sebenarnya saya terangkan sebelum ni. Okay. So in addition, it will be assumed that the source supporting the footing is homogeneous and relatively dense or firm. And the failure mode of the general shear failure. Okay. So saya dah terang sebelum ni bahawa menunjukkan bahawa untuk menggunakan Terzaghi, this should be homogeneous, dia dense or firm, dan failure mechanism dia adalah general shear failure mechanism. So tiga kriteria perlu ada. Okay. Two important aspect must be considered in foundation design. Okay. The load applied to the foundation should not cause shear failure to soil supporting it. The foundation should not undergo excessive settlement. Okay. So dia ada apa? Dia mesti not cause shear failure. Okay, maknanya dia mesti boleh cater bearing capacity tersebut dan dia tak boleh pergi kepada excessive settlement. In most cases, however, settlement is the governing factor in the design. Okay, maknanya design kita dia fokus settlement. Kalau settlement dia boleh cater, definitely dia boleh cater untuk bearing capacity. Okay, ni saya sebelum ni kan, putih semua ni. Okay. Ni Meyerhof pula. Okay. Okay. Yang ini saya beritahu lah kat mana kita nak ambil C, Q and unit tersebut. Okay. Okay. Pada safety factor. Okay. Beza Dr. Kamarudin dengan yang contoh sebelum ni. Mana kalau Q net tu, Q tolak Q over factor safety darab dengan area. Ni adalah load lah. Okay. So sama ada nak guna contoh Dr. Kamarudin untuk Q net. Kalau Q net sebelum ni, QU tolak Q bagi factor safety campur dengan campur dengan Q kan, campur dengan alpha darab dengan D kan, ataupun Z. Yang ni tak ada campur dengan alpha tu, darab dengan D. So nak guna approach Kamarudin boleh, nak guna yang sebelum boleh. Tapi kita sepakat kita guna yang Dr. Kamarudin lah, 2.15 ni. Okay, settlement semua tahu. Ni contoh settlement yang kita dah discuss sebelum ni. Untuk elastic ataupun immediate settlement kita gunakan 2.16. Okay. So now kita tengok satu contoh Kamarudin ni. Okay. So saya rasa awak dapat ada idea macam mana untuk kira bearing capacity. Okay. Diberi macam mana bentuk soalan pun awak tahu macam mana nak kira. Okay. So untuk soalan yang ini, a square footing to carry a vertical net allowable load Qnet equal to 4,100 kilonewton will be construct 2.5 meter deep in a sandy clay. The unit weight of the soil is 70.3 and the strength parameter are 60 kPa and 14. Determine the size of the footing using Terzaghi equation if a factor safety 3.0 is applied. Okay.
So soalannya ni dia bagi Q net ataupun Q allowable. Apa yang perlu kita buat? Kita kena tentukan size dia bagi this square footing. Okay. So tengok pada contoh ni. Saya rasa kalau untuk contoh shallow foundation, kita assume soalan ni dalam bentuk macam ni lah. Mana dia tak akan bagi straightforward. Dia suruh kita tentukan berapa nilai L ataupun size. Okay. So use equation 2.2 untuk terzagi. Okay. So for square, B is equal to L. So divide dia. Okay. Then Y is equal to 14. So awak dapat NC, NQ, and gamma. Okay, yang ni awak kena tengok table dalam appendix. So dalam buku Dr. Kamarudin, appendix ada di belakang. So ni dia. Kalau yang ni untuk Meyerhof, yang ni untuk terzagi. Okay. So kena buka pada helai yang belakang. Baru dapat the full untuk Meyerhof dan terzagi bagi NC, NQ dan gamma. Okay. So then kira QU. So awak dapat 118.45 campur 8.72B. Okay. So use equation 2.5 to relate the net allowable load to the ultimate bearing capacity. Okay. So basically untuk net allowable load bagi Dr. Kamarudin, dia menggunakan QU tolak Q bagi darab dengan area. Okay. So QU kita dah dapat yang okay, this is our QU. Okay. Tolak dengan Q which is 17.3 darab 2.5 bagi dengan 3 darab dengan B. Sekarang kita nak cari dah nilai BB ni. Okay, so apa perlu kita buat? Kita kena gunakan calculator lah. Okay. Untuk Kamarin dah slip. Okay. So awak gunakan calculator. Okay. So tengok, awak dia tak cari sebarang pemboleh ubah dalam menggunakan kuadratik punya equation dalam calculator. Ingat lagi tak? Hello? Oh, Ingat lagi? Jadi apa doktor? Ya Allah. Boleh ubah? Nak cari mana pemboleh ubah lah. Macam kes yang ni nak cari nilai B. Menggunakan calculator. Menggunakan kuadratik. Ialah based on kuadratik punya equation lah. Tak? Yalah awak mesti pelik kenapa dapat 3.45 terus kan? Sebenarnya dia susun balik benda ni sehingga dia dapat satu equation. Okay, dia ada B square, dia akan ada B, dia akan ada nilai biasa. Lepas itu dia dapat balik nilai B tersebut dengan hanya masukkan dalam kalkulator. Ingat. Saya assume ingatlah kalau awak tak respon. Kalau awak ingat pun awak akan respon. Ingat. Ingatlah Okey. doktor. So soalan ini awak susun dulu boleh tak? Boleh tak awak susun? Bagi saya jawapan dalam Boleh. B square, B dan value biasa. Boleh buat? Saya bagi Boleh. awak 5 minit. Tunjukkan saya nanti seorang share. Cuba susun. B square
Saya cek kalkulator tak? Berapa nilai ni? Nilai dalam kuadratik. Cepat seorang beritahu. Siapa ketua kelas? Puan kan? Puan? Ada tak kawan ni? Okey, tunjukkan jawapan kuadratik. Kuadratik. Hello, doktor dengar? Ya. Ya. Zaro dapat atau Zaro dapat? Siapa-siapa lah. Cepatlah. Share Zaro. Zaril ke? Guna telefon. Boleh. Alah cepatlah. Baca kan dah. B square sama Nampak Q. sangat. B square Okey. sama dengan Q dot net all kali FS Silap tu. Dah silap Wan. susah. Silap Wan. Sila. Pada tahun ketiga pun tak tahu apa itu kuadratik ni.
Doktor, Ha, saya cuba boleh. 12900 Okey. sama dengan 1075.2 B square Betul. tambah 8.72 B cube. Okey. Boleh? Jaya. Okey, sekarang boleh tak masukkan kalkulator? Boleh doktor. Okey. Lepas tu dapat tak satu value B bersama apa? Dapat 3.46. 346 kan? Okey. Ya. Awak tekan apa? Tu kan awak tekan calculate kan? Ya. Calculate. Misalnya awak tekan apa? Tekan mode tu saya tekan. Sekejap. Mode tu saya tekan sampai keluar equation. Okey. Lepas tu ambil satu. Oh, siap. Awak tekan shift calculate kan? Betul tak? Tak. Saya ambil mode tak? CLR. Mode CLR je. Oh, saya tekan shift calculate. Kalau kita doktor lain kot. Yelah mungkin kot. B saya guna JS alpha 3 campur 1075.2 B square tolak 12900. Saya tekan shift calculate. Oh. Okey. So awak dah dapat, nanti awak boleh share dengan kawan-kawan boleh? Sebab dia ada kaedah lain iaitu try and error. Try and error ni kita kena keep masukkan guess berapa nilai B sehinggalah kiri dan kanan yang kanan ni sama juga dengan yang kiri. So nak cuba beberapa kali tu penat lah. So menggunakan kalkulator kita boleh terus dapatkan berapa nilai B. So tadi kawan awak dapat 3.46. Okay, which is represent the value of B yang dicari. Okay, sebab saya nak ingatkan baliklah bahawa soalan ni akan pergi sampai macam ni punya soalan, dia tak akan pergi straight forward. Maknanya dia suruh kita dapatkan nilai B. Okay, kita tak boleh nak dapatkan, maknanya kita bukan hanya nak kira nilai QU saja. Kita kena dapatkan nilai B. So kita kena tahu macam mana nak gunakan kalkulator untuk dapatkan nilai B tersebut. Okay. Okey, saya pergi yang ni yang last sekali kot. Yang ni adalah water. Okey, sekejap. Kita ada beberapa contoh. Mana kena ambil awal. Saya nak agak esok sempat tak? 7. Saya pergi sampai contoh ketiga. Okey. Okey, contoh yang kedua. Okey. Yang ini yang ini sama macam contoh yang kita discuss ni, iaitu ada groundwater level. Okey. So pada groundwater level, pada soalan ni, groundwater level adalah ni tak ada groundwater table. Groundwater table is far below the ground surface. Okay, so kan ini DEF. Okay. So kalau sebelum ni nak dapatkan nilai B, yang ni dapat nilai DF. Dia diberi nilai QNet 1100. Maknanya kita kena keluarkan balik QNet tersebut untuk jadikan dalam bentuk QU lebih kurang macam itulah. Okay. So untuk square putting 1.6 dan 1.6, okay, menggunakan rumus daripada Terzaghi. Okay. So daripada rumus Terzaghi, kita dapati bahawa QU 745
45.92 BF campur 522/2. Okay. So daripada tersebut sama juga macam tadi, cuma kes yang ni so yang ni straightforward, DF dia punca kuasa, dalam bentuk kuasa. So maka DF boleh ditentukan daripada melakukan beberapa pindahan-pindahan ke atas problem dan kita dapatlah nilai DF154. Okay. So yang ni akan jadi yang terakhir untuk kita discuss sebelum kita bersudah. Calculate the allowable bearing capacity using equation for the following condition, assuming vertical load will be applied. Use a safety for a 3.0. Okay, so allowable ni adalah what we call as net allowable lah. Macam ni lah formula dia. Okay. So kita ada the ground water is at the base and problem berkaitan dengan water level. Okay. So apa perlu kita buat? Kita sebenarnya saya terangkan sebelum ni, dia ada 3 condition yang melibatkan groundwater level. Okay. So yang saya kata groundwater level berlaku antara surface kepada base, itu satu. Groundwater level berlaku di bawah base tapi masih dalam nilai B, okay, kedalaman dia. Yang ketiga, groundwater level berlaku di bawah base dan dia melebihi nilai B. So 3 keadaan. Okay. So yang ini yang Dr. Kamarudin nyatakan. Okay, kalau awak baca balik, awak akan faham apa yang saya terangkan. So the water level is located between ground surface and base of footing. Okay, itu kes yang pertama. So macam mana nak kira dia? This is the formula. Okay. Maknanya Q equal to unit weight dalam keadaan yang kering, dalam keadaan yang tak ada air, darab dengan ketinggian surface kepada ground level tersebut dalam keadaan kering, campur dengan efektif unit weight darab dengan ketinggian. Maknanya sub equation nombor 2. Dia akan mempengaruhi sub equation nombor 2. Okey. Kan kita 3 sub equation kan? Okey. Yang nombor 2 pula dia akan mempengaruhi sub equation nombor 3. Disebabkan water level di bawah ground, di bawah footing base. Okay. So kita gunakan di rumus disebabkan water level masih lagi dalam kedalaman bersamaan dengan B. Okay. Yang nombor 3, ground water level berlaku di bawah base tetapi jauh, lebih besar daripada B. So dalam kes yang ini, the ground water table does not affect the bearing capacity. Okay. So kalau kes yang pertama saya ulang, dia akan mempengaruhi sub equation nombor 2. Okay. Yang nombor 2 dia akan mempengaruhi sub equation nombor 3 dengan kita menggunakan di rumus. Okay. So bagi kes yang ini, soalan nombor A dia boleh diwakili oleh kes nombor 1. Soalan nombor B dia boleh diwakili oleh kes nombor 2. So saya go through secara mudah lah sebab banyak dah awak faham. Cuma yang membezakan adalah untuk dapatkan the ground the unit weight. Okay. So kita akan perhatikan di unit weight ni akan ada perbezaan pada equation nombor 2. Okay.
17.5 darab 0.8. Okey, mana datang 17.5 ni? Okey. Okey. Dalam kes yang ini, the ground water table is at the base of the footing. So dia berlaku di sini. So maknanya tiada sebarang perubahan ke atas 17.5 sebab sub equation nombor 2 tak mengalami sebarang perubahan. Okay. Dalam arti kata lain, yang ini tak wujud. Okey, yang wujud sebab dia berlaku kat base. Walau bagaimanapun, sedikit perubahan yang berlaku pada sub equation nombor 3 yang mana 19 perlu ditolak dengan 10. 19 tolak dengan 10 sebab air dah ada pada base. Air sudah ada pada footing base. So 19 tolak dengan 10. Okey. Apa awak boleh tengok balik apabila saya bagi video supaya awak lebih faham. Okey. Okey, iaitu adalah untuk soalan A. Okay, then the rest adalah kalkulasi biasalah. Okey, soalan B. Soalan B, disebabkan air berada di bawah base tetapi masih lagi dalam kedalaman yang mewakili nilai B tersebut. Okay, dalam kes kita, nilai B bersamaan dengan 0.8. Okay. Dia kata water level is 1.3 below the ground surface. Maknanya kalau 0.8 yang ini tolak 1.3 dia ada 0.5. So maknanya 0.5 masih lagi kurang daripada 0.8 sebab B bersama dengan 0.8. Okay. So in that case ada perubahan ke atas average value yang mana 19 campur, okay, D akan mewakili nilai 0.5. Okay. Sebab apa? Daripada sini ke 1.3 tersebut 0.5. Okay, sebab dia kata 1.3 keseluruhan. Daripada sini sampai sini 0.3. Maknanya 1.3 tolak 0.8, D dia bersamaan dengan 0.5. So that is D. Maknanya D ni adalah daripada base ke mana level kedudukan groundwater tersebut. So 0.5. Bagi dengan B adalah 0.8. Unit weight 17.5 tolak 19 tolak 10. 9. Okay, so tengok macam mana penyelesaian dia untuk dapat average. Okay. So 1.3 tolak 0.8 sama 0.5. D tersebut yang saya beritahu tadi. Bagi 0.8 adalah lebar. 17.5 adalah unit weight biasa. Tolak dengan 9 dapatlah effective unit weight. So dapat 14.31. That is the average yang akan digunakan dalam sub-equation nombor 3. So this is sub-equation nombor 3. 17.5 adalah sub-equation nombor 2 yang tak akan berlaku perubahan sebab air berlaku di bawah base, bukan di atas base. Okay. So kira balik 19.87. So dapat 65.7 pada kedudukan air di base 0.5. Okey. So apa kesimpulan yang kita dapat? Dengan penurunan air akan menyebabkan bearing capacity akan lebih bertambah. Contoh, ni 6.7. Okey, air dah berkurang. Waktu air naik, okay, bearing capacity dapat 595. So bearing capacity jadi lemah. Okey. Kalau bila air dah start turun, bearing capacity menjadi 657.67. Menunjukkan bahawa air ni mempengaruhi nilai bearing capacity apabila air kedudukan air lebih tinggi. Okey. Okey. So
setakat itu saja untuk hari ini. Okay. Saya buka kalau ada sebarang soalan. Jika ada, boleh bertanya dalam WhatsApp group. Elakkan bertanya personal lah, sebab nanti kalau personal nanti saya tak membantu untuk menjawab bagi orang yang ada dalam group. Okay. So kalau tak ada, kita sambung esok lebih kurang pukul 2. Doakan saya selamat pergi dan balik lah. Sebab esok saya ke Melaka, mungkin saya cuba balik sebelum pukul 1. Okay. Sebab nak pergi sana pun 2 jam setengah. Mungkin pukul 11 habis, saya cuba sampai sebelum pukul 2 lah. Untuk kita teruskan kita punya kuliah esok pukul 2. Kita sambung cuba baki dari 3 soalan pun. Okay. Paling awal saya cuba mula pukul 2 Apa-apa saya tak grup. Takut atau esok jam saya update dalam grup Okay. So saya rasa setakat saja untuk hari ini. Okay. Nanti esok kita sambung lebih kurang pukul 2 Okay. So nanti saya dah dapat video ni, saya share lah dalam sami YouTube. Okay. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Baik, Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih, Doktor.